Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey, hari ini saya akan sambung balik semula siri pilihan kacamata kita. Kali ini saya akan bercerita tentang 5 jenis kacamata yang popular. Okey, jom kita mulakan. Baiklah, 5 jenis yang saya nak tunjukkan ni adalah sebagai panduan untuk mereka yang mencari kacamata yang sesuai untuk diri ataupun ingin mengganti kacamata yang baru. 5 jenis kacamata yang saya ingin tunjukkan hari ini adalah kacamata biasa, bukanlah sunglass, bukanlah kacamata hitam ya. 5 jenis ataupun 5 contoh kacamata yang saya bawa hari ini adalah kacamata yang popular ataupun kacamata yang banyak terdapat di setiap kedai cermin mata. Yang pertama adalah jenis butterfly. Jenis butterfly ni terdapat pelbagai bentuk. Ada bentuk curve, ada bentuk angular atau bersegi. Bila saya sebut angular dan curve, saya harap semua faham bahawa angular ni adalah yang bersegi, macam square. Manakala curve ni adalah yang round ataupun dia ada shape bulat di hujung tu. Jadi bagi kacamata berbentuk butterfly, dia boleh datang dalam bentuk angular ataupun curve. Juga boleh datang dalam keadaan full frame ataupun half frame ataupun so far saya tak pernah nampak lagi lah ringless butterfly shape. Tapi yang saya pernah nampak adalah full frame butterfly shape ataupun half frame. Persoalannya adalah apakah bentuk wajah ataupun personality yang sesuai untuk pakai cermin mata macam ni. Bila tengok kepada cermin mata butterfly shape ni, kita lihat bentuk di bahagian atas kacamata tu sedikit lebar. Jadi bentuk wajah yang sesuai untuk cermin mata sebegini adalah yang pertamanya heart shape, yang keduanya adalah inverted triangle. Oval juga boleh pakai tapi dia perlu cari butterfly shape yang angular, dan juga mereka yang mempunyai rahang yang besar ataupun orang yang mempunyai wajah triangle yang mana bahagian dahinya kecil dan bahagian rahangnya besar. Jadi bila kita pakai cermin mata begini, somehow ia membantu mewujudkan keadaan yang seimbang antara dahi dan juga rahang, sebab kacamata tu sememangnya bahagian atasnya lebih besar daripada bahagian bawah. Kacamata butterfly shape ni sebenarnya adalah sejenis kacamata yang sedikit vintage, yang mana design dia kalau ikutkan bukanlah design yang terkini atau design yang latest, tapi dia melalui fasa-fasa perubahan yang mana bentuk ni datang semula macam fashion baju lah kan. Fashion zaman 60s, 70s semua datang kembali pada zaman kita semula. Cumanya dia melalui sedikit perubahan ataupun sedikit inovasi pada bentuk tu sendiri supaya nampak lebih moden kat situ. Tapi asalnya adalah memang bentuk kacamata ni dah lama lah ya, bukan baru lagi. Orang yang suka memakai kacamata yang ada elemen vintage ni adalah orang yang sukakan sesuatu benda yang sahih, yang ikut prosedur, yang ada nilai-nilai klasik dekat situ. Kalau anda perasan lah, sebenarnya kacamata yang saya pakai ni pun ada sedikit elemen butterfly, tapi mungkin sebab dia bersegi jadi tak nampak sangat lah. Bagi mereka yang memakai tudung, perlu hati-hati apabila memilih kacamata sebegini, sebab bahagian atas kacamata ni adalah sedikit lebar. Kita perlu cari lebar kacamata butterfly ni yang betul-betul fix pada wajah kita apabila kita pakai tudung. Ada satu lagi level, kalau butterfly adalah normal kacamata, ada satu lagi kacamata dipanggil retro vintage, iaitu cat eye. Cat eye ni kalau tengok dia lagi, orang kata lagi ekstrim lah dia punya lebar tu, kan boleh nampak daripada jauh bentuk cat eye tu. Okey, bentuk wajah yang sesuai untuk pakai cat eye sama sahaja dengan orang yang pakai butterfly. Cuma personality di sini ada perbezaannya. Yang betul-betul berani, yang betul-betul bold, bolehlah menggunakan cat eye, kacamata cat eye ni. Tapi kalau orang yang macam tak mahu terlalu menonjol, tak mahu the glass wear you instead of you wear the glass kan, jadi dia akan pilih butterfly shape. Jadi sama saja, kedua-duanya adalah kacamata vintage. Jadi perlukan penelitian apabila memilih kacamata sebegini, lebih-lebih lagi di bahagian atas kacamata tersebut yang begitu lebar. Okey. Yang kedua pula adalah kacamata rimless ataupun kacamata half
rim. Kedua-duanya ni sangat famous kalau kita tengok dekat luar sana. Kedua-dua kacamata ni sesuai bagi mereka yang sukakan sesuatu yang simple, minimalis tapi maintain klasik, kelihatan macam orang pandai macam tu kan. Sebab kacamata rimless ni adalah kacamata yang mana kalau kita tengok orang tu pakai, kacamata ni seolah-olah macam dia tak pakai kacamata. Even orang yang memakai kacamata rimless ni juga akan rasa macam view dia akan nampak macam lebih luas lah, sebab dia tak ada frame dekat sekeliling tu. Jadi kacamata ni sangat sesuai bagi mereka yang nak nampak klasik, bagi mereka yang nak nampak minimalis juga, bagi mereka yang nak nampak sedikit intelligent pun boleh pakai. Walaupun orang kata kacamata rimless ni adalah kacamata yang nampak tua dan sebagainya, tapi sebenarnya bagi kalau kita pandai memilih bentuk yang sesuai dengan muka kita, kita akan kelihatan klasik, kita akan kelihatan lebih sophisticated. Cuma di sini tak semua orang sesuai nak pakai kacamata rimless ni ataupun half frame. Kacamata ni hanya sesuai bagi mereka yang mempunyai, pertama sekali, power yang rendah. Sebab kalau anda mempunyai power yang tinggi 800 dan ke atas, saya rasa kacamata ni sangat tak sesuai. Walaupun kita dah nipiskan dah cermin tu, tapi still dia tidak kelihatan cantik dekat situ. Jadi orang yang mempunyai power 400 ke bawah atau 300 ke bawah, bolehlah gunakan rimless ataupun half frame ni. Lagi satu, orang yang pakai rimless dan half frame perlu berhati-hati bila nak handle kacamata tersebut. Sebab kita tahu kacamata rimless atau half frame ni sangat fragile. Dia bila masa saja dia mudah patah. Jadi perlu fikir banyak kali lah macam bila kita boleh pakai rimless ni. Kan? Kalau orang yang selalu bersukan, yang buat aktiviti lasak, kacamata rimless atau half frame ni memang tak sesuai lah ya. Jadi bentuk wajah apakah yang sesuai untuk kacamata rimless? Yang pertama adalah heart shape. Heart shape ni kita tahu bentuk wajah dia yang mana bahagian dahi agak sedikit lebar, manakala bahagian dagu sedikit tirus. Jadi bila kita pakai rimless, somehow benda tu blend in ataupun nampak balance keseluruhan wajah dia. Ia juga sesuai untuk orang yang mempunyai inverted triangle. Cuma dekat sini bagi orang yang inverted triangle kena pilih kacamata rimless yang curve, bukan angular. Kacamata rimless ni boleh datang dalam pelbagai bentuk, sama ada curve ataupun angular. Banyak sangat variety kacamata rimless sekarang ni. Begitu juga dengan half frame, even bentuk butterfly pun ada. Okey, bagi orang yang mempunyai bentuk wajah oval, perlu hati-hati dengan kelebaran kacamata rimless, sebab kalau terlalu lebar anda akan kelihatan bulat. Kalau terlalu kecil nampak tak proportionate pula. Jadi kita perlu adjust accordingly, tengok macam mana. Bagi orang yang pakai tudung, semestinya kita perlu ukur wajah kita lepas kita pakai tudung tu lah. Rimless juga sesuai untuk orang yang round dan square, tapi kena pilih bentuk yang berlawanan. Sekiranya anda mempunyai bentuk wajah round, perlu pilih rimless yang bersegi, manakala sekiranya anda mempunyai bentuk wajah square, perlu pilih rimless yang round. Okey, seterusnya adalah kacamata yang biasa kita jumpa, iaitu square. Kacamata square ni sebenarnya kat mana-mana pun boleh dapat. Kalau kita tak ada prescription pun, kita boleh beli dekat mana-mana saja. Obviously bila kacamata square ni, orang yang sesuai untuk pakai kacamata ni adalah orang yang mempunyai bentuk wajah round atau oval. Sebab orang yang mempunyai wajah round dan juga wajah oval ni, dia perlukan segi di wajahnya. Jadi kacamata tu boleh membantu mereka yang berwajah round dan oval. Seterusnya adalah kacamata berbentuk bulat ataupun oval. Okey, kacamata ni macam kalau kacamata bersquare tadi sesuai untuk wajah angular ataupun bersegi. Jadi kalau kacamata round atau oval ni adalah orang yang berwajah angular ataupun bersegi. Jadi boleh pilih kacamata begini. Okey, cuma kacamata bulat ya. Kacamata bulat ni dia ada elemen vintage juga dekat situ. Yang mana kalau kita tengok kacamata bulat ni sebenarnya dah famous dulu-dulu lagi dah, daripada zaman Beatles lagi lah. Dan sekarang ni dipopularkan balik, dipakai balik semula. Dan kadang-kadang bentuk kacamata bulat ni datang dalam pelbagai warna juga. Bila seseorang itu memakai saiz kacamata bulat yang agak besar daripada wajah dia, kelihatan sedikit kurang serius ataupun less formal lah. Jadi kalau kita nak pakai pergi ke office, pastikan bahawa bulat dia tu tidak sebesar muka kita. Bulat tu taklah terlalu besar sehingga nampak kita terlalu soft. Sebab kadang-kadang ada juga orang yang membentuk wajah curve pakai juga kacamata bulat ni. Sebab dia trend kan.
Jadi orang suka pakai. Sama juga dengan sunglass, ada juga sunglass yang bulat. Jadi orang suka pakai. Jadi hati-hati bila kita pakai kacamata bulat ni dalam saiz dia yang agak besar, kita akan kelihatan sangat tidak formal dan sangat tidak serius. Ray-Ban adalah salah satu contoh kacamata yang sesuai juga untuk wajah angular, dan ia juga adalah dalam kategori kacamata round and oval. Jadi orang yang mempunyai bentuk wajah bersegi ni sangat sesuai lah sebenarnya memakai kacamata sunglass ke yang berbentuk daripada Ray-Ban. Dan yang terakhir adalah kacamata berbentuk geometrik. Ini sangat latest, saya rasa ramai orang pakai. Dan seperti kacamata lain, kacamata bentuk geometrik ni juga ada bentuk-bentuk wajah tertentu sahaja boleh pakai, sebab kerana bentuknya yang bersegi-segi, ya. Kacamata sebegini sesuai untuk wajah angular. Kalau kita perhatikan dekat Malaysia ni, banyak sebenarnya kacamata yang sesuai untuk wajah round atau wajah curve, sebab kebanyakan orang Asia mempunyai bentuk wajah curve ataupun wajah round ni berbanding wajah angular. Somehow kalau kita tengok bentuk geometrik ni, ada yang seakan-akan seperti kacamata bulat. Benda ni sangat membantu bagi orang yang mempunyai bentuk wajah round tadi. Dia nak pakai kacamata bulat tapi tak sesuai, dia boleh beli kacamata yang geometrik ni. Jadi benda ni sebenarnya membantu bagi orang Asia lah. Dan kacamata sebegini sebenarnya sama juga dengan kacamata round tadi. Dia kelihatan kurang serius sekiranya bentuknya terlalu besar. Tapi kalau sekiranya dia mempunyai bentuk yang proportionate dengan wajah kita, apatah lagi dengan rim yang tidak terlalu tebal, ataupun boleh pilih rimless juga, ia kelihatan bersesuaian, boleh dikategorikan sebagai kacamata yang formal juga. Boleh dipakai di pejabat dan juga di tempat-tempat yang formal. Okey, itu sahaja 5 jenis kacamata yang saya boleh ulas. Mungkin ada poin yang saya tertinggal. Kalau ada, saya akan tulis dekat bawah. Dan saya harap ianya membantu anda untuk memilih kacamata untuk diri anda sendiri. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye.